A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, amma ba'd. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadza syadza finnar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada para majelis ilmi yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang bertuah yang sama-sama kita duduk dalam masjid, tempat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang duduk masjid ni, dia tak ada mikir benda lain kecuali zikrillah, mengingati akan Allah Subhanahu wa taala, sama ada jiwa dia, perkataan dia dan segala-galanya. Bila orang masuk masjid, dia tak buat benda tak molek. Niat molek belakang masuk masjid, nak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita semasa dalam masjid ni dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran yang sangat besar yang kita akan dapat habuannya dari akhirat nanti. Kita dah dengar ustaz kita beri penerangan pada kita tentang sikit sebanyak berkenaan dengan tarbiyah ataupun mendidik anak-anak supaya akidah mereka, fikiran mereka dan ibadat mereka betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikut kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa prasangka Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah dengar. Alhamdulillah, kita tengok umat Islam pada zaman sekarang ni, tengoklah kepada dunia. Nah, dunia Islam ataupun dunia mana-mana pun, moral kanak-kanak ataupun orang panggil akhlak kanak-kanak ni, nah, banyak merusak. Hak molek saat ni tu boleh jadi tak sampai 10%. Nah, hak molek kalau nak ukur pada orang panggil moral akhlak. Nah, umat Islam muda-muda lah dunia sekarang lah ni. Sebab tu kita kena mikir, kata dia saat ni tu rusak di mana? Nah, rusak di mana? Mana tempat apa panggil rusak? Mana tempat orang panggil punah, menyebabkan tubik pun ataupun tubik natijah yang kita tak setuju, nah, ataupun yang kita tak kena, tak suka, mari mana? Tu kena pakat tengoklah. Adakah kita saat itu beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita saat itu beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tengok situ lah. Nah, nak tengok situ. Kalaulah betul balik kita ni, tak ada cuai dah balik kita ni. Mai buk prong. Nah, kita dalam didikan mai buk prong saat ni tu. Hak tu kena tengok pula lah. Nah, suasana, apa dia semua ni. Semacam zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di segi dia, tak ada didikan dia, tak ada buk prong dah. Lailan wa nahara. Ya, dia royak dakwah anak dia dan keluarga dia, adik kakak kampung saat ni tu, dengan tak ada cuai lah dia. Tapi kerana suasana
menyebabkan syaitan saat itu dia nak gitu tipu nabi-nabi ni tak leh, tapi dia tipu bariwan nabi ada keliling dengan dia tu. Tipu isteri dia Nabi Nuh, tipu anak dia, menyebabkan orang panggil menyeleweng daripada dasar yang sebenar atau menyeleweng daripada agama Islam. Hak ni jelas sekali pada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala royak pada kita. Kalau tengok dalam panggil surah Tahrim, 2 ayat berturut-turut Tuhan royak pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hak ni hak besar sekali. Ayat ni kena dok baca semua, kena tengok semua. Kena diingat semua dalam hati kita. Bahawa mari keadaan nampak susah, nampak gapo, nampak anak lari tak reti ataupun apa panggil. Nampak anak kita kurang juruh, kita kena ingat ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau betul-betul kita orang beriman lah. Kalau betul-betul kita yakin kata kita orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Ku jagakan olehmu anfusakum, diri kamu masing-masing. Kena jaga tengok diri kita, cek tengok diri kita semua. Jangan cek diri orang lain saja, cek diri kita kata. Cek diri kita ni cara mana kita lah ni. Wa ahlikum, dan juga orang panggil jaga keluarga kita. Bila kata keluarga ni masuk habis lah. Isteri kita, anak kita dan sebagainya. Orang dalam crop keluar kita tu. Tu crop keluar peseng kecil-kecil dalam rumah. Crop keluar peseng ramah ni ikhwah. Saudara kita dalam Islam saat ni tu, adik kakak kapung apa semua masuk habis lah. Kena cek, kena pakai duk beringat nara akan api neraka. Bimbang takut. Perbuatan kita, perkataan kita, pegangnya kita, fikiran kita saat itu nak bawa kita kepada neraka. Hak tu kita bimbang sekali. Nampak molek cakap dah. Fikiran kita bawa kepada neraka sebab tak faham Islam. Fikir pasal ilmaniyah. Fikir pasal orang panggil saman dengan sana saat itu beza. Tak ada fikir hak capur sekali dak. Fikir pasal ilmaniyah, agama suku, saman suku. Tu mikir pasal itu. Tu mikir bawa kepada ahli neraka. Nak bawa pergi kita pada neraka. Tu kena faham molek. Tu fikir becak di antara panggil benda dunia, benda akhirat. Padahal kita dak buat dak tanah le dunia ni nak wi pada akhirat belaka, tak ada sikit habuk. Hak kita tanah dunia saat ni tu untuk dunia saja. Dak dalam Islam ni kira sama. Bila tanah benda dunia ni kena pakar ke akhirat esok. Kalau rasa tanah tak pakar, ya pergi pada neraka. Tanah hak pakar pergi pada syurga. Hasil le buah titik peluh kita duk kerja atas dunia ni, sama ada mana sikit atau banyak, siang hari atau malam hari, semua natijah dia bawa pergi pada akhirat belaka. Sama ada bawa pergi ke jalan syurga, ada bawa pergi ke jalan neraka. Tu lah, dua tu. Tak ada jalan lain. Sebab tu kita ingat amal. Perbuatan kita sesa tu, setiap tingkah laku kita, perkataan kita, fikiran kita, niat kita, dan segala-gala perbuatan kita dan sebagainya, nak bawa kita pada dua tempat tu. Hak ni yang besar sekali. Sebab tu, kita kena jaga daripada api neraka. Bimbang takut ibadat kita bawa pada neraka, fikiran kita bawa pada neraka, akidah kita bawa pada neraka. Itu banyak ustaz kita sebut tadi. Banyak lagi di antara umat Islam yang tak reti kata hari kiamat tu gapo dia. Sebab tak biasa belajar hari kiamat. Tak biasa tahu hari kiamat. Penama dia hari kiamat. Orang kata kiamat kata. Pakai ada tanya di paling bitah habis. Tu orang Islam dah, orang bukan Islam ni. Tak nak kira lah buku tu. Orang Islam dah yang mengucap dua kelima syahadah dah, tapi tak belajar agama, tak reti agama. Bagaimana dia nak reti? Sedangkan kiamat ni rukun iman dah. Maksudnya rukun iman dah, benda asasi dah. Mesti kita kena belajar sejak kecil lagi dia panggil. Sebab dia rukun iman. Rukun iman hak ni perkara salah satu daripadanya hari kiamat. Kena belajar berhenti lah rukun iman yang kena tu. Bukan pandai bila saja dak, hakikat tak reti ni tak boleh. Ya kena reti lebih lah. Bila kata Allah kena reti Allah, bila kata malaikat kena reti malaikat, bila kata rasul kena reti rasul, bila kata kitab kena reti kitab. Ada lagi di antara umat Islam kita, pahal kata beriman dengan kitab saat ni tu, kitab kuning-kuning hodok ke pondok tu.
Asalkan orang panggil sebut gapo oleh kita beriman belaka. Kerana kita beriman dengan kita. Ada lagi saya dengar dengan telinga saya sendiri. Nah, dia pahal balas tu, tak ada arah sebab tak ngaji. Nah, saya pada kita kena reti gapo dia kita. Hak tu sebut. Saya pada orang panggil qada kena reti, belah mana qada. Saya pada hari kiamat kena reti, belah mana hari kiamat. Semua saat itu kena we faham, bukanlah orang panggil we reti sebut saja dah, kena reti konsep dia. Reti bentuk dia, reti rupa dia. Sebab kita kata, nah kita sebut lembu. Kita kena habis lembu. Kalau orang mai royak kata, ni lembu lah ni. Nah, tanduk dia paling pergi ke belakang. Kita kata, tak, bukan ni khubah, bukan lembu. We kita pandang-pandang beza, ni khubah, ni lembu. Nah, kalau kita pandang sebut saja hari kiamat, tak reti hak mana hakikat hari kiamat, maka orang panggil, nah terpedaya kita, kena tipu kita. Orang wari bukan hari kiamat bagi kita kata hari kiamat. Nah, bukan Tuhan bagi kita kata Tuhan. Nah, hak tu kena tipu bukan kita bagi kata kita. Nah, sebab kita tak reti. Bukan rasul, bukan hak ni amalan rasul, kita tak amalan rasul. Sebab kita tak kenal. Tak kenal rupa tu. Bila tak kenal rupa, nak beza tak boleh. Sebab orang khubah kata lembu, kita kata lembu. Orang rajah kata lembu. Sebab kita pandang sebut nama. Bila kita reti konsep dia ataupun reti hakikat dia ni, tak sama tipu kita. Syaitan nak mari tipu secara mana, tak boleh. Manusia mana nak mari tipu kita, tak boleh. Sebab kita faham, kita reti hakikat benda. Nak pada reti hakikat benda tu samkan tisut. Tong รียนรู้ tongค้นคว้าค้นหา. Nah, benda lah ni kena belajar. Kena reti hak tu. Ni yang besar sekali. Supaya benda ni nak jaga kita daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Tuhan kata mu ingat molek. Api kayu neraka ni manusia dan juga batu. Nah, kalau kita duduk tak molek, tak kena cara, nah, api kayu neraka ni anak kita, diri kita jadi api kayu neraka. Tu kena ingat molek. Kita wasa kata mikir kata dunia ni kita buat molek cekak dah pada anak suruh dia belajar wirti apa dia semua dia hijau molek boleh gaji boleh apa semua. Tah dunia ni tak apa dah. Nah, tapi akhirat esok ni kena cek molek kata, lepas lagi jadi kayu api neraka. Tu kena tengok molek situ. Kalau tak lepas pada kayu api neraka, rugi, sangat rugi kita. Sebab dunia ni sementara waktu ya. Kalau kita tak cari hijau ke dia, Tuhan sara dia. Sebab benda hidup dah dunia ni Tuhan jamin belaka. Walau duduk lagi war lagi apa pun, selama mana tak sampai ajar dia, Tuhan makan pada dia. Semut Tuhan makan pada dia. Nah, menatih tak ada fikiran, Tuhan makan pada dia. Burung Tuhan makan pada dia. Anak burung duduk sesak, duduk kolej sarat, tak ada payah macam cara Tuhan makan dia. Semua saat ni tu benda hidup tak muka bumi ni Tuhan makan belaka. Hang kayu tak pandang nak jalan cari makan ni, Tuhan bawa makan ni ke dia. Ambil air pupu baja beripung ni wah hang kayu. Ni makan baja. Ambil air lalu kok hang kayu, akar dia serok air. Semua saat ni tu asal benda menyawa Tuhan jamin belaka. Sebab tu tak ada mikir banyak buku kerja dunia ni. Nah, Tuhan catat siap dah. Tapi akhirat esok Tuhan tak yamin. Nah, Tuhan tak yamin. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Hei orang kafir, saat ni Tuhan orang mukmin. Ni orang kafir bimbang-bimbang takut kita masuk dalam kumpulan golongan orang kafir. Nah, la ta'tadzirul yaum. Pada hari tu jangan duk ketua, tak boleh ketua dah. Nak minta uzur tak boleh dah, nak ketua tak boleh hari tu. Nah, kalau rasa Tuhan nak azab pun azab lah. Sebab Tuhan kata, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kerana Tuhan nak balas mengikut amalan kita. Tak dunia ni Tuhan tak raya nak balas mengikut amalan kita. Kadang-kadang orang tak ada kerja mana pun harta banyak. Tak ada kerja apa dia nampak. Tak ada teh pada. Tapi harta banyak. Saka lah mari orang tuwi, orang newi, saka dia lah apa dia semua banyak. Tuhan tak kerja apa leh. Nah, mak pak dia ada kerja dulu. Dia ada kerja apa boleh saka benar-benar. Nah, kamar dia pula orang ni kerja siang malam, tengah hari kerja malam, kerja letih. Tak ada nak raya letih. Nah, tapi boleh sikit ya buah. Balasnya sikit ya. Kerja letih pagi gelap. Boleh 300 kau. Orang ni kerja mikir sutai boleh 1 juta. Tu nak ayatnya Tuhan tak ada royak kata nak balas benda atas dunia ni mengikut amalan kita. Nah, Tuhan nak uwi. Awi tengoklah mana. Aku nak awi ni kaya, tengok cuba dia, tengok syukur tak Tuhan. Aku nak awi ni sesak, tengok dia rasa ni tu sabar ke tak dengan kesusahan dia tu. Tak kata ya, Tuhan duduk di dunia ni.
Nak orang ni kaya, Tuhan nak tengok syukur ke tak pada Allah. Rajin ke tak semaya. Sedekah ke tak duit dia ada. Nah, buat baik pada orang ke tak. Nak tengok situ. Nah, orang ni orang miskin, Tuhan nak tengok tu sabar ke tak. Boleh sabar ke tak dengan kemiskinan dia. Nah, dengan susah payah dia saat itu dia tinggal tak semaya. Dia buat baik pada orang ke tak. Duk dia molek ke tak. Nak tengok situ ya. Tak ada nak balas kata orang ni kerja banyak boleh banyak, kerja sikit boleh sikit. Pasal bimepo kan dia tu kerja pokok bengah letih ke apa kan boleh sikit. Yang ni tak kerja boleh banyak. Susah kira benda dunia ni. Mikut Tuhan kehendak. Akhirat esok ni Tuhan siap dah ayat kata innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, Tuhan akan balas mikut kita kerja. Tak ada buat dunia ni buat akhirat esok. Tak kerja dunia ni kita buat akhirat esok. Tak ada buat amalan dunia ni buat kita. Nah, esok. Sebab tu orang kafir ni tak usah kira tu apa lah gitu. Hak ni Tuhan royak. Bimbang takut kita jadi kumpulan manusia yang Tuhan marah saat itu, pada hari itu tak ada kena ketu agapo dah kita. Nah, hak ni kita kena jaga benar-benar. Nah, jaga orang panggil benar-benar, bimbang takut kita termasuk dalam golongan yang Tuhan murka, golongan yang jadi api kayu neraka. Hak ni lah kita kena duk didik, kena duk gapo semua. Sebab tu dalam Islam ni Tuhan royak belaka, Nabi royak belaka pada kita. Bila budak baru beranak saat ni tu dia kena ada cara, tak boleh dia pergi jalan dengan sendiri dia tak boleh pergi. Nah, sebab budak baru beranak ni fitrah dia bersih suci. Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bersih suci budak-budak ni. Sebab tu dalam Islam ni ada hukum hadanah tu. Nah, panggil hadanah ni. Jadi hadanah di sini panggil budak-budak yang kita kena cara budak halus. Anuban. Tu hak tu. Hak ni hak besar. Kita rasa budak ni tamadamai ya. Nah, orang panggil tak ada apa budak ni. Tak ada kena didik mana tak apa, dia tak tipu lagi jangan. Nah, di segi orang panggil ahli psikologi ni, nak cit wilayah ni, dia tengok budak ni samkan sekali dalam nak tanis benda-benda. Sebab an-naqsyu ala sigari kan naqsi ala al-hajari. An-naqsyu fil kibari kan naqsi ala al-ma. Kita tanya budak masalah halus. Tanya gapo-gapo boh dia lah otak dia. Semacam kita duk lukis atas batu. Kan naqsi ala al-hajar. Supaya lukis atas batu. Kita lukis atas batu lah ana. Lekat lama. Tengok orang panggil itu sila carut gapo semua tu. Nah, sila carut ni carut atas batu lah panggil. Siapa kala ni boleh tengok lagi kesal dia. Nah, tengok hak di Sukhothai, tengok di mana orang panggil. Nah, di Terengganu di mana semua tercatat orang ni mari sikit. Siapa lah ni tak apa lagi. Tulis lukis atas batu. Nah, sebab tu lukis budak saat ni tu masa kecil saat ni tu semacam kita lukis atas batu, tak hilang. Dia lekat situ siapa ketua, dia ingat dia saat ni tu. Nah, orang panggil Cik Samnek dia ingat masa budak lah mana dia tengok gapo semua ingat habis. Tapi kalau kita lukis dia semacam tahara tua alal kibar ni, tahara tua ni kan naqsi alal ma. Nah, fil kibar ni kita orang panggil kita duk lukis duk gapo duk mengapa masa tua saat ni tu duk tanah duk bubuh pada orang tua ni supaya buh taaidah. Kan naksil alal ma, bubuh hilal, bubuh rai, masuk tengok kanan tu tengok kiri, masuk tengok kiri tu tengok kanan, tak lekat apa habuk. Supaya duk tulis atas air. Tulis atas air mana ada kesal, mana ada boleh tengok. Raiknya gitulah. Tu nak royak katanya penting. Sebab tu dia ambil falsafah ni saat ni tu. Percaya ni dia ambil mai guna tak kena didik budak ya masalah halus lagi. Masalah perut lagi. Tu baik beranak kena didik. We dengar Quran, dengar apa semua. Nah, balik orang yang tak ketip nama dengan lagu. Dengan budak main kem pandai ada orang tua. Buat tengok letak kem pak budak lah halus. Ya tak pandai selalu dah kita ni pelik nak tengok tak reti. Main payah reti. Budak ni mudah reti. Sebab tu masa hadanah, masa orang panggil anuban ni satu benda yang penting. Benda penting. Nah, hak ni yang panggil hak tanggungjawab. Tanggungjawab orang berkenaan saat ni tu. Nah, untuk anak. Nah, untuk anak-anak kita tu, kita yang tanggungjawab. Sebab itulah orang panggil hadanah ni. Maksud dia saat ni tu hak pengajaran
anak yang masih kecil, yang belum mayis tu. Hak belum mayis, belum reti apa dia tu. Belum reti apa semua cuci. Hak duk pakai pampers ni tu. Nah, dan orang panggil siapa dia tidak panggil dia kuasa, tak kuasa dia nak urus. Nah, diri dia sendiri. Tu orang panggil hadanah masalah lu. Nah, hak benda ni satu benda yang penting Tuhan wi amanah kepada orang tanggungjawab. Pada ibu bapa dia. Sebab tu hadanah di sini ni budak masa kecil-kecil ni merakumi, mencakupi klum dalam kita menjaga dia di segi jismani dia, kena jaga. Hak tu penting masa nak wi susu, wi gapo nak tambah orang panggil akal fikir dia tu. Tambah jismani dia sihat. Nah, wi tambah akal dia, wi besar akal dia. Dan akal dia besar, ni ngapa mudah ingat, mikir pun cergah. Akal fikir dia. Akal dalam otak manusia ni dua. Tamu akal pasang hafal, akal pasang mikir. Kalau kita dah hafal saja, tak ada fuk di segi mikir, dia tak pandai nak mikir. Dia pandai mengapa. Tapi kalau kita mikir saja, tak ada fuk kau hafal. Dia pandai mikir, tapi hafal dia kurang. Alat Islam so fuk dua-dua. Nah, kena tambah tu, tambah kalsium, tambah kau ni banyak. Nah, budak sana itu. Nah, dia cergas itu di segi jismani dia. Ruhani pun dimakai juga, kena tengok benda-benda molek. Nah, kena tengok benda-benda molek dia. Tak ni benda molek. Napa benda tak molek? Jangan we tengok. Tengok benda molek. Nah, we boleh benda molek. Tu segi orang panggil ruhani. Nah, dan segi akal fikir dia kena tambah juga. Dia tanya gapo kita kena jawab. Tanya gapo kena jawab, tanya gapo kena jawab. Nah, jangan duduk gaduh sekak dia. Tanya apa? Ambuh kacau wahai tanya siap. Setuk akal dia. So orang panggil dalam didikan. Nah, semua saat itu, nah supaya sebab apa kita kena hajar balas tu di segi jismani dia, di segi rohani dia, di segi akli pemikiran dia saat itu. Nah, untuk mereka boleh memikul nah tanggungjawab apabila dia besar. Apabila dia orang dewasa, jadi orang besar. Bila jadi orang besar saat itu, dia tua esok, dia di wairun, dia tua ni, dia boleh tahu tanggungjawab dia. Boleh jalan sendiri. Nah, boleh jalan sendiri, tak ada metang lah. Jalan pasti tak ada metang sebab kita didik lah lu, dia dimolek. Hak ni satu perkara yang penting. Penting sekali lah. Kalau didik kita lah lu saat itu, kita tengok orang-orang yang tak molek, orang dah jam, benda-benda tak molek ke dia, ya, punah nak kita. Kita wasa lah lu, tak apa lagi. Kita tak nak buat apa lagi lah lu. Ya duk cara dia itu, buat sapak dia tinggi sendiri, tak apa. Habis. Kita wasa tak rano ni turut saing. Tak turut saing lah lu, dia biasa tengok. Dah benda tu. Buat saya bayar dah aku biasa tengok lah lu. Buat saya nak pergi ya. Sebab tu lah nah, masalah lu kita kena jaga benar-benar. Hukum hadanah saat itu wajib bagi kanak-kanak. Nah, yang orang panggil nah, yang boleh berdikari ibu bapa, tak boleh lepas dari bapa. Ini wajib kena cara dia. Masa budak-budak yang tak boleh lepas lagi pada dua bapa. Nah, kita kena menjaga dia, wajib kena jaga dia. Ini wajib bagi orang yang jaga kanak-kanak saat itu. Nah, supaya menyempurnakan hak-hak kanak-kanak. Hadanah ni satu hak budak-budak kita kena wi ke dia. Kalau kita tak wi masa tu, kita masuk oleh orang zalim. Kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni satu tanggungjawab yang besar pada kita. Kita nak beranak sangat. Nah, hak ni kena tanggungjawab tak kita. Penjagaan dia. Kalau cuai, tak jaga masa kecil ni, kita lepas lagi belakang dia lah. Masa halus tak pada. Kau main purung, kau main pasir, kau main gapo, tak ada pada apa. Nah, tak ada kira dari segi jismani dia, rohani dia, akal dia. Kita tak mikir gapo ni. Nah, kita lepas. Maka orang panggil tanggungjawab ni merupakan satu dosa kita dengan Allah SWT. Dosa kita. Nah, bukan tak berdosa, dah lepas budak main purung kot dia, tak ada bahasa-bahasa, tak boleh baca Quran, tak nak mengajar Quran dia. Nah, tak ada mengajar cara semaya dia. Cara semaya ni hajar budak lagi. Bukan umur 7 tahun suruh belajar dah, umur 7 tahun suruh semaya dah. Bila suruh semaya, berarti kena belajar belum dah tu lah. Bukanlah kata orang panggil belajar, nah 7 tahun baru belajar semaya dah. Nah, 7 tahun kena suruh dah. Berarti belum ada tu kena belajar dah. Kena ngaji dah semaya.
Semaya belah mana. Kena tak kena suki ke situ tu. Kau bekilah. Nah, Nabi dia semaya Ibnu Abbas sana itu. Nah, tok orang panggil tangan kiri tas tangan kanan. Semaya dengan Nabi heret tangan dia ambil tangan kanan, tok tangan kiri. Nah, tu. Budak-budak tu. Nah, masa dia semaya dekat Nabi tu, Nabi heret. Nah, heret tangan dia, ambil tangan kanan, tok tangan kiri. Tu nak ayat atanya masa dia budak-budak. Jangan siapa 7 tahun baru nak belajar, dia tak ada. Nah, kena belajar punya kecil-kecil siapa 7 tahun boleh suruh dah. Suruh 3 tahun masa suruh. Siapa 10 tahun tak kerti lagi roda. Boleh roda. Siapa orang panggil umur 10 tahun. 3 tahun untuk suruh dia. Pas belum beratu suruh semaya wawa. Nampak pada bangun pada apa budak learning. Nah, halah pandai becak dah. Pas semaya tak ada payah mana becak kau payah lagi letak tangan kau ni. Letak kaki kau tu, buat pinggir belah ni. Nah, hongek belah tu. Nah, lebih payah pada semaya lagi. Nah, semaya lebih mudah pada tu. Nak ayat katanya benda lah ni cara kita orang panggil mongkam. Nah, kita rasa tak ada penting. Mahal kuam samkan pada benda ni. Hak ni sebab tu besar nak kita nak tak ada nak kabel dia tu. Besar gak ada apa lah. Pergi perak pandai pergi terbaik gak ada apa. Terbaik sendiri dia lah. Kalau masa dia belum pandai terbaik tu kita kena jaga benar-benar tu. Tu hadanah ni belum pandai terbaik. Kalau iktibar burung belum pandai terbaik. Kalau dia pandai terbaik kan pergi perak takut cara dia lah. Nak lari tak boleh dah masa tu. Nah sebab tu nah benda ni kewajipan atas kita. Nah kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dah hadapan Tuhan esok ni kita kena soal benda lah ni. Sebab tanggungjawab kita. Kamar dia panggil hak hadanah orang nak pergi anak hak sebenar saat ni tu. Nah, dalam Islam dia ada hukum. Apabila berlaku perceraian, umpamanya. Nah ni, pak kita ni bila berlaku perceraian gapo semua ni yang mi panha selalu tu. Sebab tidak ada orang belajar berkenaan dengan ni kata kena buatlah mana lepas pada tu. Nah, hak ni ya mahal samkan apa panggil. Tak ada orang pada. Dalam Islam ni dia ada siap dah. Catat dalam Islam ni. Apabila berlaku perceraian di antara suami dan isteri. Ataupun dia mati ke suami dan sebagainya. Tinggal anak aluh umpamanya. Hak adhadanah budak-budak aluh ni. Nah. Wajib kita kena cara dia dengan cara sempurna. Tak boleh kita cuai dia. Nak tinggal biar hidup koseh minta sedekah tak boleh dalam Islam. Salah. Sebab tu orang yang berhak ke atas penjaga anak-anak saat itu masa kecil tu ialah ibu, mak dia. Mak dia kena jaga benar-benar. Nah, ada hak mak dia boleh ambil. Kalau bercerai pak, ia benar mak. Misal bubuk di mahkamah. Pak pun nak, mak pun nak. Nah, dalam Islam ni kena wik mak. Nah, mak berhak terima anak. Nah, tu dalam hukum Islam. Nah, kemudian orang yang berhak ke atas penjaga anak-anak saat itu, mak, orang tina. Walau bagaimanapun, pak dia mesti, nah, tanggungjawab dari segi nafkah hidup anak-anak dia tu. Pak ni bukan kena pegang, kena beri nafkah. Nah, kalau misalnya orang panggil, mak nak anak, cerah, tina nak anak. Nah, mak dia nak. Pak wajib kena sara. Tapi anak duduk dengan mak. Pak wajib kena sara anak. Itu kewajipan atas bapak saat itu kena sara anak. Tapi mak saat ini berhak dia dapat anak. Boleh anak ambil dia. Nak lari anak dia tak boleh lah. Nah, dia kena boleh ke mak. Itu dalam Islam. Sebab ada hadis Nabi SAW. An Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah SAW. Atathu imra'atun bibni laha. Nah, faqalat inna ibni kana batni lahu wi'aan wa sadyi lahu siqa'un wa hijri lahu hiwa'un wa inna abahu yaz'umu annahu sayanzi'uhu minni. Ada satu riwayat lain kata inna abahu talaqani wa arada ay yantazi'ahu minni. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu
bibniki ma lam tankihi. Qala Amr faqada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bihi fi Asim bin Umar anna ummahu ahaqqu bihi ma lam tunkah. Rawahu Abu Daud. Nah, hadis ni saat itu daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ada seorang perempuan atatuhu imra'atun, ada retina seorang datang dia bibnilaha dengan bawa anak dia ada anak, retina mari ada anak, bawa anak mari. Faqalat retina tu royak pada Nabi, katakan, inna bni, sesungguhnya anakku ni kana batni lahu wijaan, anakku ni duduk berlindung dalam perutku. Anakku ni ya Rasulullah duduk dalam perutku dulu. Ayat Nabi. Nah, merayu pada Nabi. Nah, wasadiyi lahu siqaun, dan susuku saat itu, nah, tempat dia minum. Nah, sadi dia tu, taundum dia saat itu, tempat susu dia tu, pek dia tu, tempat orang panggil tempat anakku minum. Nah, tempat dia minum sini dah. Dia minum hari dia budak saat itu. Dalam ilmu bomo pun kalau duk minum pek, nah pek mok saat itu, dia menyusu mok ni tak ada kena minum air apa dah. Dia padai dah. Nah, kira lagi makan pek susu, pesing susu lembu gapo dia semua tu. Susu kopi gapo tu, ya tak padai kena minum air. Tapi kalau minum pek mok ni tak ada kena suap air dah. Padai dengan pek tu ya. Nah, tu kalau ikut ilmu bomo lah. Saya dah tanya dia. Nah, nyusu pada nyusu mok, tak ada kena suap air dah. Padai dah, cukup. Sebab tu dia kata, nah, royak Nabi kata ni, anak ni duk nyusu dia ni, budak ni duk nyusu dia. Yang kecil lagi dah. Wa hijri lahu hiwaun. Nantah riba aku ni, hijri riba aku ni, tah riba aku saat itu. Bagi dia tempat manja. Duk tah riba aku ni tempat manja. Wasa dia teriak susah ke apa, mari duk tah riba tempat manja. Anak dia ni, dia boleh manja ngamuk anak ni. Nah, jaga nak manja ngapak. Nah, manja ngamuk, duk tah riba mok. Kalau misal setelah tidur ke apa pun, tak tah riba mok, start dia tidur. Tu budak orang panggil tempat manja dia. Ya royak Nabi. Orang perempuan ni royak Nabi. Kemudian dia kata, wa inna abahu yaz'umu annahu sayanzi'uhu minni. Dia dengar pakai pak dia duk kecek kata, nak becek, nak ambil anak. Pak tak laki dia nak ambil anak lagi. Sewi ke mak dia, sewi ke bini dia. Nah, dalam riwayat lain kata, inna abahu, pak budak ning ni, sesungguhnya pak budak ning ni, talaqani, dia talak aku. Riwayat Nabi, perempuan riwayat Nabi. Pak budak ni talak aku, cerai aku. Wa arada ayan tazi'ahu minni. Pas dia sudah dia cerai pak aku ni, dia nak rebut. Nah, nak ambil, nak rapah anakku ni. Salah. Yang tazi'ahu nak cabut daripada dia lah. Cabut daripada aku, nak rapah pada aku, nak ambil anak lagi. Dia retina ni, dia kasih anak. Patut lelaki nak ambil anak ni, tak jang lah. Dia tak jang lah. Pergi cari Nabi. Dia tak jang, tak sewi lah dia. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi raya anak dia. Nabi pun royak pada perempuan saat ini kata, anti ahaqqu bibniki ma lam tankihi. Mung ning, Nabi kata, berhak dengan anakmu ni. Anakmu saat itu boleh kamu lah. Lebih berhak untuk mengasuhnya selama kamu saat itu belum kahwin dengan orang lain. Nabi kata, mung berhak ambil anak ni, mengasuh anak ni. Selama mana mu tak ada kahwin dengan orang lain. Kalau kahwin dengan orang lain, kira lain dah lah. Tu laki kata tak boleh nak mak saja anak tak sah. Tak boleh. Tak boleh bawa anak dia. Kalau tu laki katanya tak apalah. Anak demo supaya anak kita. Supaya Nabi royak pada Ummu Salamah ke. Ummu Salamah bila dia kahwin dengan Nabi, dia ada anak dengan Abu Salamah dulu tu. Dia kahwin dengan Nabi, Ummu Salamah kata ni anak saya ni balah mana?
Boleh tak saya nak ambil we makan ke dia? Nak we pakaian ke dia, nak we makan ke dia, apa dia semua nak saralah. Nak pera dia lah. Nabi kata, anak kamu Ummu Salamah supaya anak aku dah, Nabi kata. Tak ada gapo lah kata. Nah, Nabi ya jang we Ummu Salamah pera anak dia, tak ada apa dengan dia. Tapi kalau misal dia kahwin 4, nah suami dia kata, kita nak mak ayah anak tak seh. Nah, anak dia mau kita lain, kita tak seh. Tak sama tok dia, sama gapo dia, tak kira lah. Ni tak boleh ambil anak. Nah, balik orang panggil, nah, mak dia nak kacau nak ambil anak, tak boleh, nak berlaki sangat misalnya. Kalau misal orang panggil, dia kena pilih dua tu. Nah, kalau dia nak orang panggil berumah, nah, nak tinggal anak. Nah, tinggal anak kat orang lain. Kalau misal orang panggil, nah, dia orang panggil, tak saya berumah, boleh anak. Kalau suami dia tak jang lah. Tu maknanya hukum Islam belah tu. Sebab dia timbul panha banyak pada tu. Panha nak tiri ni banyak timbul masalah. Masalah banyak. Nah, tak puas hati pada mana-mana saat ni, tak puas hati pada mak dia, tak puas hati pada pak tiri, jadi masalah. Tak selai jaga dia awal-awal lagi dah benda ni. Nah, tak sewi orang panggil bimbel takut jadi dek mi panha. Bila dek mi panha ni, lah ni apa? Bila ada panha pak, ya cari ya septik. Bila lekat ya septik kan nak kecil banyak lah, habis lah. Habis kira nak kata apa tak boleh lah. Siapa kepak dia bunuh lagi? Apa kepak dia rodel lagi? Nah, bila orang panggil lekat ya septik tak kena dah benda tu. Tak kena mak pak dah. Tak kena adik-beradik dah. Waktu besar sekali masalah. Kemudian lepas pada tu, nah, bila Nabi katalah tu, qala Amr katakan faqada Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bihi fi Asim bin Umar anna ummuhu ahaqqu bihi ma lam tunkah. Naik mahkamah. Abu Bakar ni dia qada hukum lah anak. Abu Bakar dia Nabi royak belah ni dia hukum hari. Dia kata Asim bin Umar ni, kalau itu dia kata mak dia lah lebih perlu, lebih berhak, nah, untuk nak terima anak ni, nak pera anak ni. Nah, selama mana dia tidak kahwin dengan orang lain. Hukum mahkamah tu baik mari. Katanya kena wui kedua mak, tak boleh. Bila naik mahkamah, naik pada saat ni belawai bubuk anak, boleh ke perempuan, boleh ke mak dia. Nah, boleh ke tina. Nah, ayat tak boleh. Atau hak dalam Islam. Jika orang panggil ibu dia hilang, orang panggil nak jaga tak boleh anak dia. Misalnya mak saat itu nak jaga tak boleh, tak ada layak. Tidak ada kelayakan nak jaga anak. Nah, mak dia ni dengan sebab tertentu. Misalnya mak dia tak boleh nak pera anak. Nak walhana dalam Islam. Dalam Islam saat itu hukum bila orang panggil mak dia, nah, mak budak nak buat apa tak boleh, nak pera tak boleh anak, kena wui pada nenek dia hak pertama sekali. Wui pada orang panggil nah, mak bagi mak dia tu lah. Nah, ni orang panggil tok tino. Pak kita panggil tok belakang, Malaysia panggil nenek. Hak tino. Kena wui dia pera. Hak tino sebelah ibu tu. Mak bagi mak. Mak bagi mak budak. Sebelah ibu. Okey, sebelah pak ada, sebelah ibu. Ni hak mula-mula sekali kena pera. Kalau saya panggil mbak, kong mbak, yai lah kita katanya. Orang ni hak pera. Nah, pera anak tu. Berhak dia kena boleh anak. Nah. Kemudian kalau misalnya tok dia tak boleh pera, tok tina dia tak boleh pera. Kena wui pada pak. Pak dia lah, wui kelek pada pak lah. Nah, pak budak tu. Nah, kemudian pula kalau pak tak boleh pula. Kena wui pada nenek sebelah bapak. Hingga ke atas lagi lah. Nah, wui pada panggil mak. Hak pak budak tu. Mek kong pa dek tu. Nah, kena wui pada dia tu. Tu dah teratur dalam Islam ni. Kemudian tak boleh juga. Kena wui pada tok yatel. Nah, pa kong mek dia tu. Pak bagi mek dia tu. Yang ni pera. Nah, tak boleh juga dia ni nak pera misalnya. Nah, tak ada ke ataupun tak ada kemampuan nak pera kepada dia semua ni. Kena wui saudara perempuan, si ibu sebapak. Ada nampak orang panggil dia banyak adik-beradik dia. Ni anak lu ni. Tinggal anak lu. Pak kakak dia ada.
Nah, kakak tina dia ada, semua spot. Orang ni pera. Tak ada pula. Nah, maka orang panggil we pada adik-beradik dia saat ni tu kakak dia. Nah, hak tina saat ni tu seibu. Seibu. Marilah seibu dulu. Tak boleh pula. Nah, mari orang panggil saudara dia, saudara perempuan juga. Nah, sebapak. Ya kalau segi pera ni ikut ibu dulu baru ikut bapak. Mau pergi pada hak saudara sepok. Mula-mula semua sepok. Lepas tu pergi semok. Lepas tu pergi sepok. Tu. Lepas tu pula, tak boleh pula. Kena beri anak perempuan kepada saudara perempuan. Si ibu sebapak tu. Mana anak saudara dia pera lah. Ya ada juga kadang-kadang. Nah, mak saudara tu, atau pak saudara tu lebih kecil pada anak saudara dia. Ada juga. Nah, sampai sini tu. Tu hak tu semua sepok dia pera. Tak boleh pera pula. Nah, we pada orang panggil anak saudara pada saudara perempuan seibu. Nah, anak saudara hak seibu. Tak boleh pera pula. We anak saudara hak orang panggil sepok. Nah, hak sebelah mak belakang ni. Nah, sebelah saudara perempuan. Tak boleh sutrik pula. Suruh mak. Nah, mak saudara sebelah ibu. Mak saudara balik ibu dia tu. Pera dia. Dia ni cucu saudara lah. Nah, cucu saudara, balik ibu, balik mak dia tu. Tak boleh pula. Nah, ambil mak saudara balik pak. Nah, ambil mak saudara balik pak pera dia. Mana tok saudara lah. Nah, saudara balik pak. Nah, lepas tu mari pula waris. Nah, waris lelaki yang boleh menerima asabah. Hak boleh terima saka asabah tu. Tu cara orang panggil peraturan dalam Islam, dalam nak pera budak-budak, kewajipan tanggungjawab tu. Nak royak katanya bukan main dalam Islam ni. Penting budak-budak tak sewi tinggal hak hidup saja gitu. Banyak tengok budak-budak lah ni saya tak ada orang nak pera. Dia koseh tak tahu agak tak tahu mana tah. Tu dia punah. Dipunuh masyarakat orang panggil. Bah budak ni akan jadi besar pada akhir hari. Bila besar panah ledah. Sebab tu dalam Islam ni, nah, ya sejaga sebab tu muncullah orang kita zaman sekarang lah ni buat orang panggil hadanah. Nah, bariban, anuban. Nak orang rap benar ni. Mu apa kadang-kadang tak ada kerja pagi sampai gelap. Kita di hadanah. Kita di anuban bariban je cara anak kita. Bawa sampai malam kita klik kerja, boleh pergi ambil anak cara pula. Bukanlah kata orang panggil asal orang boleh cara tengah hari pagi sampai petang ke. Malam tak ada cara apa kita. Tak boleh. Salah tu. Setelah pagi sampai petang kita boleh orang cara. Tak apalah kita tak ada nak cara. Bagi sari nafkah tuan saga dia juga. Nah, ada orang cara pagi sampai petang. Bawa petang kita rem mula pula lah caranya. Nah, bukanlah orang panggil nak orang panggil harap sekolah saja. Tak boleh. Harap beriban anuban saja kita tak pada sikit habuk tak boleh. Salah. Nah, sebab tu dalam Islam ni kena cara dua-dua nak waya di molek. Balik sekolah pun nak cara waya di molek. Balik rumah pun nak cara waya di molek. Nah, masyarakat pakat tengok nak waya di molek. Baru dia di molek orang. Tidak orang panggil masyarakat ada buat harap orang ikut neraka. Umah harap ikut syurga. Mudak tu baik dia pada masyarakat. Turun neraka. Klik rumah syurga. Pergi sekolah tak tengoklah mana. Sekolah pun kena bawa manusia pergi pada syurga. Rumah kena bawa manusia pergi pada syurga. Masyarakat kena bawa manusia pergi syurga juga. Baru dia berjaya. Nah, baru dia jaya. Kamu dia syarat orang panggil hadanah ni. Kita nak serah anak kita lalu ni. Pertama sekali kena dia tu orang Islam. Nah, ni besar sekali. Tidak sah orang panggil hadanah kita bagi orang kafir. Orang kafir didik anak kita lalu main merah misalnya tengok pak budak celak mata tengok tak ada pakai hijab. Dia ada bercelok, belecu, berjanguk. Nah, tak ada pakai hijab. Dia tengok hari-hari dia tak pakai hijab, dia sembah. Nah, hari-hari dia pagi-pagi sampai pagi mari pagi hari sembah. Tengok tak ada pakai hijab. Lepas tu budak dalam orang panggil dia, cik dia nampak benda tu semua oleh akal dia tu, lekat so besar. Tengok orang tak pakai hijab ni tu pasal tamada. Dia diri tak pakai hijab pasal tamada. Sebab dia tamada dah masalah lu. Nah, tengok pak dia tak pakai hijab pun masa tak ada wasopo, masa biasa. Masa tamada ni benda tamada ni. Tak ada berdosa apa masa. Sebab tengok tak pakai hijab semua. Part sembah ke apa semua Allahu akbar. Budak lalu tu kena jaga molek.
Dalam didik ke Islam saat itu, hak pertama sekali masa budak-budak jangan kafir didik. Nah, orang Islam didik. Nah, baru dia nampak gambar orang Islam. Nampak orang Islam duk semaya, kita kena semaya. Nampak orang Islam saat itu pakai hijab, kita kena pakai hijab. Nampak orang Islam akhlak baik, kita kena berakhlak baik. Itu cara. Yang kedua saat itu syarat dia kena orang berakal. Tidak sah orang gila. Nah, orang berakal molek lah. Orang gila didik anak kita punah habis. Nah, kemudian pula kena orang panggil orang dewasa nak didik. Didik budak ni orang usia dia matang lah, umur dia matang. Nah, sehingga dia saat itu layak untuk nak beri jaga dan kasih sayang. Nah, yang perlu pada budak-budak. Dia kena akal dia waras matang. Wi budak nah itu daerah kuam obun dengan dia. Guru-guru orang panggil didik anuban anak-anak tu kena wi ada jiwa rahmat. Nah, jiwa kasih sayang pada budak, baru budak dia kasih. Nabi ni dia didik tengok Zaid bin Harisah ni. Zaid bin Harisah ni asal dia budak main gitu, orang ambil dia curi ke jual. Jual apa ni Nabi tengok budak ni nampak jenis, ambil beli, Nabi beli, minta nak beli. Dek lala kedai dia jual budak. Nah, jual budak pergi dia hamba lah, ambil budak dia hamba. Nabi tengok apa ambil beli. Beli klip Hera. Hera temu dia cari rata tak temu. Kita temu rumah Nabi. Temu pak rumah Nabi saat itu. Anak dia ni. Nabi kata kalau senak ambillah tak ada nak bayar gapo kali. Walau Nabi beli, Nabi royak dia pergi beli di kedai. Tapi kalau nak kelek anak dia ambil gilah. Nabi tak ada nak tutup bayar apa ni. Ambil kelek lagi. Zaid tak sekelek. Asegi pada mak pak dia. Jaga orang ni. Mana mak pak ni paling kasih sekali dah. Tapi kerana Nabi didik budak saat itu dengan jiwa yang rahmat, jiwa kasih sayang, Nabi kuambit tak ke budak saat itu hingga siapa budak kasih pada dia. Bila budak kasih pada dia Zaid tak sekelek yang mak pak dia dengan Nabi apa ketua. Siapa boleh Usamah bin Zaid pun dia di cucu Nabi Pera itu. Jadi anak akak Nabi. Jadi nak ayatnya guru-guru didik budak-budak sana itu anuban bariban perbaik kena taruh perasaan rahmat kasih sayang pamit ta pada budak baru budak kasih. Budak kasih ingat petua ni guru dia yo kasih sungguh sekene masa orang panggil nak giduk sokmo guru. Ni nampak guru ni nah belalak mata lari tak sih. Nah kan kadang-kadang orang panggil bekai budak. Nah bawa menyemuk mau apa semua nak gadai budak. Kamu dia pula orang panggil bekai dengan budak berjekah pada semua. Hingga siapa budak takut mengeri. Tak segi sekolah, lari sekolah. Itu salah dalam didik ke Islam. Nah, dia bukan siapa tangan tu. Kena jaga molek situ. Dia ada sifat rahmat. Nah, tengok dia sebagai tengok anak kita. Baru dia timbul perasaan. Wasa nak bantu, nak tolong. Nah, ni orang panggil, orang syarat dia nak didik. Pertul berakhlak. Akhlak yang mulia. Ini besar sekali. Orang didik budak saat itu. Kata tak pega kehormatan dia. Tak pega marwah dia. Nah, punah habis budak. Didik budak malak-malak, guru makan belajar lah. Ngak makan belajar lah. Nah, kalau dia panggil budak nak ilah mana tengok guru kita makan belajar lah kita, makan berlari. Nah, tengok orang panggil guru sana itu duduk berkecek orang grong-greng budak dah tengok orang hari. Kita pun saya dia lah tu juga. Jadi panggil contoh tauladan yang tak baik pada kanak-kanak. Nah, pada budak-budak, masuk anuban bariban, kita wasah tak budak yang tak reti. Nah, budak reti habis. Keleo yak belaka ni lah ni belah ni budak reti belaka. Nah jangan dipahai atau budak tak reti. Budak ia fanglek ingat ada jiwa dia hati dia kata orang ni pesening. Dia reti habis budak. Tapi nak kecek tak pandai tu, nak hurai tak pandai, pada tu. Sebab tu dalam hani dalam Islam saat ni tu nak jaga benar dari segi orang panggil akhlak ni. Nah segi akhlak. Tu dalam cara nak didik. Sebab tu dah. Nah. Orang yang tak patut didik budak-budak saat ni itu. Nah, ibu kepada kanak-kanak. Nah, yang kahwin misalnya. Kahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab. Ini kalau dia nak ambil itu, lelaki tak boleh tak boleh lah. Nah, tak boleh ambil lah budak ni sebab dia dipanah pada akhir. Nah, kalau misalnya orang panggil, kecuali dia sudah cerai dengan hak tu, boleh ambil anak semula pula. Nah, kalau dia pula kelakuan buruk. Orang tak molek, orang tak jujur. Dengan cara terai-terai. Sehingga orang panggil hilang kehormatan dia. Marwah dia ni tak boleh.
Hilang orang panggil kehormatan dia. Mana orang panggil orang akhlak tak baik lah. Orang ni saat ni tak patut. Tak patut didik anak-anak. Didik budak-budak. Patut pula kalau misalnya isteri dia tu dia pindah daripada tempat duduk dia, tujuan nak jauh daripada pada tok laki dia ataupun pak budak saat ni tu. Nah untuk nak mari ziarah. Anak lari anak jauh tak saya mari ziarah. Hak ni pun tak patut juga. Orang pasien ni tak patut. Tak patut dan didik anak. Ya dipanha sikit lagi. Nah di masalah. Patut pula cuai zalim menyayai kanak-kanak. Orang buat nyanyi kepada budak, zalim pada budak-budak saat ni tu tak patut dia nak pelihara budak. Patut orang murtad. Nah orang murtad. Ya kadang-kadang kita saat ni tu pergi kahwin dengan orang mu'allah misalnya. Orang bukan Islam sah. Masuk Islam boleh anak kita. Boleh anak kita pak saat ni tu dia masuk ke agama dia kelik, murtad. Tu tak patut dia pelihara anak. Kena ambil semata dah, kena ambil kelik. Lalah mana kena ambil kelik. Nah walau dia muak budak sekalipun sebab nak dok tak leh dengan orang bukan Islam. Tu cara dalam Islam. Islam dia jaga budak-budak hingga siapa panggil wak garis set. Sebab tu hak dalam panggil penjagaan. Nah, kelayak ke hak ibu saat ni tu orang nak jaga budak-budak ni kena seorang muslimah, orang Islam tu mesti sekali. Akal dia kena sepenuh. Yang orang kata tak cukup, orang kurang, punah habis kan. Nah, kamar dia pula milik tempat yang sempurna, boleh jaga keselamatan. Nah, dan juga akhlak yang mulia terhadap anak dia saat ni tu. Nah, akhlak yang mulia dan berkelakuan baik. Nah, orang ni hak dikehendaki supaya jaga budak. Lepas tu dapat beri sepenuh kasih sayang terhadap anak. Kena beri perasaan kasih sayang kepada orang kita jaga tu. Baru dia berjaya dalam didikan kita. Nah, lepas tu tempoh masa lama mana orang panggil dalam Islam cara katanya masa lama mana. Nah, nak pelihara budak tu. Duduk dalam hadanah dia orang panggil. Budak lalu bariban anuban tu. Nak lepas daripada ni, boleh lepas daripada kek ni saat ni tu, dia pandai mikir diri tak apalah budak. Sebab tu kita nak hantar budak kok saman ke apa dia semua tu, kena widuk siapa Pak Ne tu dulu. Pak Ne dia reti agama tu dulu. Kalau mondeng dia nampak reti dah agama tak apalah. Kalau hantar maya anuban pondeng tak ada mengaji agama sikit habuk saman terus saat ni tu, panha lah budak. Nah, dia tak ada nak masuk tak boleh. Nah, agama dia nak masuk payah. Kecuali orang dihidayah oleh Allah SWT. Nak apa orang ya pasal itu. Nah, itu kena jaga dalam Islam. Lepas tu masa hadanah saat ni tu. Nah, berakhir apabila kanak-kanak saat ni tu dapat berdikari, berdewasa dia panggil. Nah, dapat orang panggil boleh becek dengan orang tua dia reti. Nah, reti dah. Reti beza tuning kepada dia semua saat ni tu. Orang boleh duduk sendiri nak tupai orang panggil orang tua. Nah, lepas tu mereka juga kuasa dalam nak urus diri dia saat ni tu. Nah, keperluan asasi supaya dengan orang panggil. Nah, makan ni boleh cari sendiri dah, pakaian boleh cari sendiri dah. Nah, dan pula orang panggil minumnya boleh cari sendiri dan sebagainya. Dia tak perlu pada orang, tak perlu pada orang tua, bapa. Ni lepaslah, tak apalah ni. Nah, dan apabila kanak-kanak saat ni tu siapa umur mayiz dan berhak. Nah, dia pilih. Dalam Islam ni awi pula. Budak pandai beza mana mak mana pak saat ni tu. Dalam Islam ni Nabi suruh pilih. Untuk nak duduk dengan pia, nak duduk dengan mak kan dengan pak. Dalam hadis Nabi ayat kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummih. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Mengatakan Nabi suruh pilih seorang budak saat ni tu nak duduk dengan pia. Nah, mu nak ada dengan mak ke nak ada dengan pak? Kan ada dengan mak budak pandai pilih dah, nak ada dengan pak pergi dengan pak, ada dengan mak pergi dengan mak. Itulah orang panggil dalam Islam. Nah, kamar dia kalau kita tengok daripada setengah undang-undang hak nah, supaya kita banding mudah-mudah hak Malaysia saat ni tu. Dalam panggil tahun 1984 ni peroba dia kata, nah, masa tamat hadanah ni kanak-kanak lelaki umur 7 tahun. Perempuan ni 9 tahun. Tu anuban dah lah panggil. Masa tu hak penting tu. Masa tu hak pandai kita kena didik molek, kena jaga molek. Nah, supaya panggil budak saat ni tu lepas daripada ombak bahaya pada masa tu. Nah, sebab tu hadanah saat ni tu ialah hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mayiz. Nah, kita nak faham situ. Yang belum mayiz.
Dan dia tak kuasa nak jaga, nak urus diri dia sendiri. Itu panggil hadanah. Itu orang panggil masa budak nak anuban dan beriban tu. Nah, hak ni dalam Islam so amat-amat aktif benar-benar kepada ibu bapa semua saat itu nak jaga. Nah, bila kita boleh jaga situ, nah besar-besar kita didik dia tak payah. Nah, ni orang panggil tak berapa lama lagi kita ni, pi mai pula. Ni kena budak pasal buah-buah. Nah, tak ada nak kira, tak ada nak kabeh. Nah, banyak di antara tengok orang panggil kanak-kanak lah ni saat itu penuh segi moral ni. Kemungkinan kita tak ada amati masa dia budak-budak. Nah, waktu hukum masa dia dalam keadaan hadanah saat itu wajib. Nah, wajib bagi kita saat itu kena cara dia belum pada dia nak berdikari sendiri, belum dia orang panggil nak panah bawa diri sendiri. Kita kena bimbing dia, kena piping dia, kena bawa dia pada jalan yang baik. Ni kita kena ingat molek diri kita masing-masing saat itu. Nah, apabila orang panggil berlaku perceraian di antara suami isteri saat itu, nah, hak hadanah pun budak-budak lalu saat itu, nah, wajib kita kena sempurnakan dia. Nah, oleh mereka yang layak dalam didik dia. Nah, hak ni kita kena amati, kena siasah molek, kena tengok molek di kalangan folk kita saat itu, supaya orang panggil hidup kita dunia ini dapat bahagia dan juga menerusi sampai pada hari akhirat. Kita tak orang panggil nak wisna dunia ni saja. Kita doa semua pada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa semua dah. Tapi kadang-kadang doa kita dengan kerja kita ni tak muafakah. Kita tak sama orang panggil. Doa kita belah tu, hati kita belah lain, kerja kita belah lain. Kita sekali dengan doa kita. Kita kena sekali dengan doa kita. Kita kata doa, Rabbana ya Tuhan kami, atina, datanglah kepada kami fid dunya, dari dunia ni hasanah. Hasanah dunia saat itu, kita hidup beramal ibadat baik. Nah, kepada Allah SWT. Kita cari harta yang halal untuk nak orang panggil jadi isi. Nah, isi perut kita saat itu. Nah, jadi orang panggil nak mengisi tuah badan kita tu daripada harta yang halal. Nah, amalan yang baik, amalan mengikut sunnah Nabi SAW, amalan ikhlas pada Allah SWT, tu orang panggil hasanah la dunia ni. Hasanah dunia. Patut kita tak sekadar hasanah dunia saja, minta Tuhan kata wa fil akhirati hasanah, dan mintalah datang pada kami hari akhirat pun boleh hasanah juga, dapat syurga Allah SWT. Pakat duduk dalam syurga ramai-ramai dengan anak cucu kita, dengan adik waris-waris kita, pakat duduk dalam syurga ramai-ramai. Kita nak katlah tu. Tak saya panggil kita dalam syurga anak dalam neraka. Kita dalam syurga anak adik kayu api neraka. Kita dalam syurga isteri adik kayu api neraka. Balik isteri pula kita dalam syurga suami adik kayu api neraka. Tu jadi panah besar lah dalam akhirat esok. Pada doa semua kita pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta jawab pada adik kayu api neraka. Kita pun, anak kita, anak cucu kita, semualah waris kita, saudara kita, minta jauh daripada jadi kayu api neraka. Hak ni hak kita doa semua pada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita saat itu diterima oleh Allah SWT. Sekira diri kita ni nak ubah. Kalau diri kita saat itu nak jalan mikir kita doa pada Allah semua saat itu, insya-Allah Tuhan bagikan kepada kita. Kalaulah kita sekadar doa di mulut saja, hati kita tak berubah dan amalan kita pun tak ikut hak mana kita doa, maka doa kita sia-sia saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan akan panggil tak ubah sikap seseorang manusia kecuali dia sendiri sanggup nak berubah. Nak ubah diri dia. Sebab tu kita bakal ubah diri kita. Daripada hak molek kepada molek, daripada hak molek molek lebih pada tu lagi. Mudah-mudahan kita dapat diberkati oleh Allah SWT dan kita dapat syurga Allah SWT di akhirat nanti. Kita bakal sama hidup di syurga Allah SWT dengan dapat kecak nikmat Allah yang sangat sempurna dan yang sangat bahagia. Aqul qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.